Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 19 Julai bersama saya Zaim Zamani. Hampir 8 bulan, ancaman COVID-19 ia terus menjadi topik hangat agensi media antarabangsa. Ketika angka kes terus meningkat kepada lebih 14 juta dengan lebih 600,000 kematian. Global Hijrah ingin menarik perhatian anda tentang bagaimana agaknya kabar saudara kita di utara Syria. Hakikatnya, situasi COVID-19 di kawasan konflik itu masih menjadi tanda tanya. Perkembangan mengenainya hanya dipandang sepi atau dengan bahasa mudahnya, tidak popular. Tidak banyak sumber yang mendedahkan situasi mereka, khususnya pelarian di kem-kem utara Syria, melainkan hanya bergantung kepada beberapa badan bebas seperti Early Warning Alert and Response Network EWAN. EWAN pada Khamis lepas mengesahkan kes pertama COVID-19 di Idlib dan sehingga Jumaat, kes keseluruhan di utara Syria meningkat kepada 12. Ujian saringan yang dijalankan pula kurang daripada 3,000 orang. Apa yang dapat kami ramalkan? Ijtihad mereka untuk bertarung dengan virus itu bukan mudah. Apatah lagi dalam keadaan kem pelarian yang sesak dan berselerak, langkah penjarakan sosial juga pastinya sukar. Suhu yang membahang sehingga mencecah 47 darjah Celsius menyulitkan lagi keadaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga pernah menyorokkan kebimbangan berhubung penularan wabak itu di kem-kem pelarian di Syria dan dikuatiri menjadi bencana besar jika tidak ditangani. Kebimbangan itu ada asasnya. Realitinya bukan mudah untuk membuat liputan di lokasi perang, apatah lagi untuk membantu pelarian. Jadi tidak hairanlah perkembangan serta maklumat di kawasan itu sukar diperoleh. Situasi di kota air mata darah itu pernah dirakam wartawan dan juru kamera kami yang pernah mengikuti misi kemanusiaan di Idlib dan pinggir Aleppo. Ia perjalanan penuh risiko. Mata-mata Bashar al-Assad ada di mana-mana. Hantaran peluru sniper bukan perkara asing lagi buat petugas media di garisan krisis. Jika tersilap langkah, mungkin nyawa menjadi taruhan. Apa yang pasti, penderitaan rakyat Syria sebagai pelarian di tanah air sendiri dapat disaksikan di depan mata. Hidup mereka cukup sengsara. Keadaan kem yang usang, bekalan makanan yang tiada jaminan, berdepan pula musim panas dan sejuk. Dan kini diduga pula dengan ancaman COVID-19. Julai 2020 genap 20 tahun pemerintahan Presiden Syria Bashar al-Assad dan mungkin banyak cerita kejayaannya sebagai penerus legasi keluarga al-Assad. Namun ia tidak dapat memadam hakikat bahawa dialah pencetus krisis kemanusiaan paling buruk pada abad ke-21 yang telah meragut ratusan ribu nyawa dan 11 juta yang lain menjadi pelarian. Adakah ia satu pencapaian yang dibangga-banggakannya? Pemimpin yang membunuh rakyat sendiri. Tidak terhitung berapa ribu berdilan peluru telah disasarkan ke atas rakyatnya memasuki sedekat konflik perang saudara. Siapa sangka protes anti kerajaan pada 15 Mac 2011 membawa kepada episod duka rakyat Syria. Ketika Bashar fokus untuk mengukuhkan kedudukannya, dunia hanya mampu memerhati dan rakyat terus hidup dalam buangan dan diambang maut. Kuasa asing pula semakin tunjuk lagaknya. Di sebalik kebimbangan COVID-19, tentera rejim tetap tidak peduli. Serangan tetap dilancarkan tanpa belas kasihan. 4 hari lalu, Albab iaitu kawasan yang dikategorikan selamat kerana terletak di bawah Turki telah menjadi sasaran serangan udara. Seorang kanak-kanak antara 9 yang cedera dan kini dilapor dalam keadaan kritikal. Ironinya, sedekat konflik dahsyat ini tidak memberikan apa-apa keuntungan, melainkan kehancuran dan kesengsaraan. Ekonomi terus merudum, malah banyak infrastruktur di Syria musnah. Mengikut Anggaran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, krisis dan perang itu telah menyebabkan kerugian mencecah 400 bilion US dollar bersamaan 1.8 trilion ringgit. Besar kan amountnya? Global Hijrah berehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, dari Syria, Globe Al-Hijrah beralih pula ke negara jirannya iaitu Lubnan yang kini dihimpit krisis ekonomi terburuk. Siri protes yang dilancarkan sejak Oktober tahun lalu masih belum surut. Selagi rakyat tertekan dengan kos sara hidup, selagi itulah konflik itu tidak akan berakhir. Inilah bukti bagaimana perang saudara yang tercetus di negara itu pada 1979 hingga 1990 mengheret kepada kemelesetan ekonomi pada abad ini. Kejatuhan mata wang Lubnan sehingga 80% menjadikan harga barang naik. Rakyat hilang pekerjaan dan paling menyedihkan, nak makan pun susah. Roti pula melambung harganya dari £1,500 kepada £2,000. Pandemik COVID-19 mengeruhkan lagi situasi dan paparan visual ini menzahirkan realiti kehidupan mereka yang tidak lagi seindah dulu. Angka kemiskinan pula dijangka meningkat mendadak sehingga 50%. Ada kalanya mereka perlu menjadi kreatif untuk sesuap nasi. Sistem barter kembali menjadi popular. Asal ada barang yang boleh ditukar kepada makanan, mereka sanggup. Dan inilah yang dilakukan sebahagian penduduk Lubnan yang menjadikan Facebook sebagai medium. Ada yang perlukan gula, susu, roti dengan menjadikan pakaian kanak-kanak sebagai tukaran. شغله كثير حلوه للناس اللي مثلا بحاجه اغراض ما قادره تشتريها بالوضع البلد اللي نحن فيه الدنيا غلا. مثلا انا في عندي لنقول مكنه تعقيم ببرونات ما لي عازه فيها لانه ابني مثلا كبر. بقدر قايدها مثلا على حصه غذائيه مثلا او على شيء انا بعايزته مثلا. انا هلا فرق الدولار، بتعرف انت فرق الدولار كيف صار الدولار على الصرف اللبناني. Facebook Group yang ditubuhkan itu menarik 16,000 orang ahli dan banyak membantu mereka meneruskan kelangsungan hidup dalam situasi ekonomi yang mencabar. Minggu lalu, Globe Al-Hijrah mengecam tindakan Israel yang membina rumah sementara di satu perkampungan di tebing barat. Namun, sejak beberapa minggu lalu, kemarahan warga net memuncak apabila nama Palestin yang diiktiraf oleh PBB dan 136 anggotanya sebagai negara merdeka lenyap dari Google dan Apple Maps, sedangkan negara haram Israel dengan megahnya terpampang. Jika anda buka Google Maps dan membuat carian Palestin, aplikasi itu hanya memaparkan kawasan Baitul Maqdis, tebing barat dan Israel. Sebenarnya isu ini sudah lama dan ia dibangkitkan semula, walaupun Google pernah tampil memberikan penjelasan. Google mendakwa ia satu kesilapan dan sudah pun diperbetulkan. Namun pada 2016, jurucakap syarikat terkemuka itu memberitahu peta Palestin memang tidak pernah ada dalam Google Maps. Tapi sudah terang lagi bersuluh mengapa ia terjadi. Ibu pejabat Google dan Apple sendiri terletak di Amerika Syarikat dan sebagaimana sedia maklum, negara Uncle Sam itu tidak pernah mengiktiraf Palestin sebagai negara. Satu persatu belang Israel dan sekutunya timbul. Jika nama Palestin pun boleh dilenyapkan dari peta, tidak mustahil banyak lagi perancangan jahat mereka untuk meragut maruah tanah Palestin. Jangan sesekali kita biarkan Palestin terus hilang dari peta dunia. Globe Al-Hijrah berakhir di sini. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.